Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima dari seorang kawan menganjurkan amalan ini. Soalan saya, adakah amalan yang di atas berlandaskan di ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika tidak, bolehkah kita amalkan sebagai amalan yang dianggapkan ianya baik? Amalan yang dimaksudkan iaitulah Yasin hajat untuk hajat besar kita. Pertama, baca 3 kali lepas subuh hari Jumaat. Elok 3 Jumaat berturut-turut. Kedua, Al-Fatihah. Yang ketiga, selawat. Empat, Yasin. Ayat 1 diulang, iaitulah Yasin, Yasin, Yasin. Ulang 3 kali, baca 7 kali kalau spesial hajat. Secara ringkasnya, amalan-amalan yang seperti ini tidak datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara asasnya, amalan yang seperti ini, seperti yang panduan yang ditulis ini, tidak ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya dalam bab perkara, kalau kita membaca apa-apa, sebagai contoh kita membaca, dia kata sini baca 3 kali lepas subuh. Baca apa tu? Baca Yasin barangkali. Kalau kita baca apa-apa surah, termasuk surah Yasin, sebagai kita mendahulukan amalan saleh sebelum kita meminta sesuatu hajat, maka perkara itu dibenarkan. Demikian juga sebagai contoh kita membaca Al-Fatihah sebelum membuat apa-apa permohonan, sebagai kita mendahulukan amalan saleh dengan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian selepas itu lalu kita membuat permohonan, maka itu juga tidak ada masalah untuk melakukan hal sedemikian. Tidak ada masalah berdasarkan perbuatan seorang lelaki yang buta datang kepada Nabi untuk mendoakan supaya Allah Taala mengembalikan penglihatan dia, lalu Nabi SAW memerintahkan lelaki tersebut menunaikan salat 2 rakaat. Maka salat 2 rakaat itu adalah mendahulukan amalan saleh sebelum membuat permohonan kepada Allah. Maka apa-apa amalan boleh dilakukan. Cumanya yang pelik sikit, Yasin, ayat pertama, Yasin, Yasin, Yasin diulang ni banyak kali ni untuk apa? Disebabkan ya, kita tak nafikan Yasin adalah merupakan salah satu daripada ayat Al-Quran. Akan tetapi Yasin itu, para ulama mengatakan kita tidak mengetahui secara pasti apa maksud yang dikehendaki. Cumanya di kalangan para ulama tafsir ada yang mengatakan pandangan yang terbaik dalam memahami huruf muqatta'ah, huruf-huruf potong yang ada di awal surah ini, iaitulah dia bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar. Jadi kalau katalah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi baca Yasin ataupun Nabi baca Alif Lam Mim, bila dengar perkara sedemikian, orang Arab ni mereka tertanya-tanya, apa dia Yasin? Lalu mereka memberi perhatian untuk mendengar ayat yang berikutnya, apa yang hendak disampaikan. Itu pandangan sebahagian para ulama tafsir. Kerana itu bila kita tak tahu maksud dia, untuk apa kita baca ulang-ulang sedemikian? Sehingga tak ada apa, sedangkan ada ayat lain lagi. Sebab tu asas ataupun asal anjuran melakukan amalan soleh sebelum membuat permohonan itu ada, dibenarkan di dalam agama. Cuma menetapkan bilangan dan ayat-ayat tertentu ini tidak datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.